A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat bersiaran, salam kemanusiaan. Dan kita sedang mendengar radio kan? Bukan radio kan? Ni online. Menonton ya program live at IRM di mana Islamic Relief Malaysia membawakan program online kita malam ni untuk kongsikan kempen, cakna kita pada saudara mara, saudara-saudara kita dan juga pastinya perkongsian ilmu bersama para asatizah untuk tajuk yang kalau sahabat-sahabat sekalian nampak di poster kita nak cerita tentang pandemik dan pengorbanan. Kita ada lebih kurang berapa? 2 minggu lagi lebih kurang sebelum tibanya Aidiladha, Raya Haji. Dan dalam masa yang sama juga kita dah hampir 2 tahun jugalah, lebih kurang setahun lebih berhadapan dengan pandemik COVID-19. Jadi apa nak buat? Apa erti pengorbanan yang sebenar dalam tempoh ujian, dalam tempoh meraihkan juga Aidiladha, salah satu hari kebesaran dalam Islam. InsyaAllah malam ini kita bawakan di Facebook Islamic Relief Malaysia. Sambil-sambil dengar Cik Pian membebel opening kita malam ni, boleh tak minta tolong anda share link live kita malam ini ke grup WhatsApp masing-masing, ke Facebook masing-masing supaya ramai lagi dapat ikuti dan insya-Allah dapat manfaat daripada perkongsian ustaz kita dan sahabat-sahabat dari Islamic Relief Malaysia dan juga Islamic Relief Indonesia. Jauh kita jalan malam ni dan insya-Allah untuk membuka bicara kita raikan tetamu kita. Yang pertamanya Al-Fadhil Ustaz Syahrizan Daud At-Turabi, ustaz kita yang dah lama tak kita jumpa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar saudara Tuan Haji Sufian? Allah. Baik Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz pun sihat dia kat rumah tu? Alhamdulillah sihat Pian. Seadanya. Alhamdulillah. Macam mana penerimaan lagu Hasbi Rabbi? Jarang ustaz-ustaz dapat buat rakaman lagu ni tau. Tapi lagu Hasbi Rabbi tu ramai yang minat lah. Setakat ni okey penerimaan peminat? Alhamdulillah. Dan lagu tu pun memang kita cerita pasal pergantungan dengan Tuhan. Tambah bulan musim sekarang kan kita kena banyak bergantung dengan Tuhan. So kita keluar lagu Hasbi Rabbi. Nanti Ustaz nak boleh selit-selitkan juga lah mesej sebalik lagu tu di sebalik point yang kita nak cerita hari ni tentang pengorbanan kan Ustaz kan. Dan seorang lagi tetamu kita, bukan tetamu ni, tuan rumah ni kat bawah ni sebenarnya Sis Fa'a ataupun Sis Fa'a Zura Kadir dari bahagian program, unit program Islamic Relief Malaysia. Assalamualaikum Sis Fa'a. Waalaikumsalam Ada Pian Ustaz. Sihat ke kita? Sihat, Alhamdulillah. Work from home, sihatlah kita kan. Makan saja. Risau saya dengar bila orang kata work from home sihat je. Lain macam bunyi. Terus saya tahan nafas bagi nampak kurus sikit Ustaz, Fa'a sihat? Ustaz sihat ya? Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz dan Fa'a dan juga sahabat-sahabat kita lah yang mungkin sedang menonton malam ni. Boleh kongsi juga anda sedang mendengar atau bersama kita dari mana lokasi anda. Sebab kita bukan saja bersama sahabat dari Islamic Relief Malaysia, kita juga akan ke Indonesia insya-Allah. Bapa Zul Ashfi dari Islamic Relief Indonesia akan bersama kita sebentar lagi. Dan dalam masa yang sama Ustaz dan Fa'a dan sahabat-sahabat sekalian, kita juga bawakan satu kempen. Nanti kita cerita lebih lanjut tentang bagaimana kempen korban, rezeki korban kita bersama Islamic Relief Malaysia. Dari 350 ke 1500 ada banyak lokasi yang kita akan santuni para penerima manfaat yang jauh maupun dekat, yang pasti insya-Allah daripada sumbangan ataupun ibadah korban yang kita laksanakan tu dalam masa yang sama kita membantu ramai orang. Jadi boleh dapatkan maklumat lanjut di media sosial Islamic Relief Malaysia. Selain itu ada sedekah korban juga, paling kurang RM10. Anda boleh share, boleh kongsikan untuk membantu urusan operasi ibadah korban di lokasi-lokasi di mana Islamic Relief berada. Lebih 28 buah negara untuk edisi tahun ni. Nanti kalau apa-apa info nanti Fa'a tambah lagi info kita tu. Mungkin untuk buka dimah Ustaz. Tapi kita buka majlis lagi lah Ustaz. Jom Ustaz bukakan majlis dan Ustaz buat mukadimah sendiri berkaitan dengan hikmah korban dan hikmahnya kita boleh bantu orang lain, tambah-tambah lagi dalam tempoh pandemik COVID Corona kita ni Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, tsumma amma ba'd. Terima kasih kepada saudara Sufian atau brother Pian. Terima kasih juga kepada saudari Fa'a daripada Islamic Relief Malaysia. Terima kasih kepada organizer kita Islamic Relief Malaysia.
live kita menerusi Facebook IRM. Terima kasih kerana sudi menjemput saya Ustaz Kampung Syarizan Daud. Kita nak berbicara hari ni pandemik dan pengorbanan. Masya Allah. Sesedari je lah kebetulan sebab kita masuk Aidil Adha tak lama lagi kan. Yep. Lagi berapa hari? Tak silap saya lagi 11 hari, 12 hari lagi. Betul. Aidil Adha kita 20 kalau tak silap. 20 hari pelan. So hari ni dah berapa? Hari ni 8, Hari ni 7. 7. Hari ni 7. 7. Sudah 8. So lagi 12 hari, 11 hari lagi. So Aidil Adha tak lama dah. Okay, sebagai mukadimah sebelum kita start, apa kata kita mulakan dulu dengan suratul Fatihah dan kejap lagi saya akan bacakan satu ayat menerusi ayat 9 suratul Hasyr sebagai pembukaan kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Suratul Fatihah ayat 1 hingga 7 dan Suratul Hasyr ayat 9. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi pada semua yang menonton sama-sama kita pada malam ni. Terima kasih tuan-tuan dan perempuan semua. Sebagai mukadimah, okay, kalau Aidilfitri, okay, kita maksudnya kembali kepada fitrah. So fitrahnya apa? Iaitu fitrah kepada bertuhan kan Allah, fitrah kepada kita tak ada dosa, telah pun dihapuskan dosa. Ramadan itu penghapus dosa kita, kita buat amal baik. Jadi semuanya kembali kepada fitrah. Kita jadi orang baik, suci, bersih. Bila start saja hari raya Aidilfitri. Okey, ni tak lama lagi kita nak masuk Aidil Adha. Kalau Aidilfitri kita ada usaha, effort tertentu yang kita kena buat, barulah kita dapat kembali kepada fitrah. So kalau Aidil Adha, perayaan hari raya korban, semestinya kita kena ada effort juga. Kan, kita adalah usaha-usaha tertentu dan usaha itulah yang kita bincang malam ni. Kan, bila sebut Aidil Adha, lebih kepada kembali kepada Adha itu bermaksud sembelihan. Dan sembelihan itu satu simbolik kepada nilai pengorbanan, dan inilah yang kita akan bincang pada malam ni, bagaimana Aidil Adha mengajar kita untuk menjadi orang yang fikir apa dia boleh beri, bukan apa dia boleh dapat. Ini kita nak bincang insya-Allah. Masya Allah, cantik tu Ustaz punya mukadimah, sebab itu yang kita nak gambarkan juga, kita dah berapa lama hidup agaknya kan. Mungkin sorry Ustaz, ada banner tu pula tutup muka Ustaz. Tak apalah. Lepas tu kita dah berapa lama juga diuji dalam tempoh pandemik ni, dan dalam masa yang sama berapa ramai orang yang dah kita santuni. Berapa banyak bantuan yang kita hulurkan. Bukan nak kata nak suruh kita riak ke apa dengan apa yang kita buat, tapi nanti Ustaz Syarizan akan cerita hikmah lah daripada, termasuk juga daripada rujukan sirah dan sejarah. Pastinya kalau raya haji, ibadah korban, mesti orang akan relate atau kaitkan dengan motivasi daripada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, dan juga Sayyidatina Siti Hajar kan Ustaz kan. Tapi itu kejap lagi, mungkin awal ni untuk mukadimah daripada Sis Faa. Mungkin Sis Faa boleh cerita sikit macam mana setakat ni pelaksanaan program, kempen untuk korban kita dekat Islamic Relief. Faa, silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua, terutamanya Ustaz hari ini masih banyak beradik pian. Okay, so untuk
kurban di Islamic Relief Malaysia. So untuk preparation sekarang memang Ayam Malaysia tengah orang kata tengah prepare lah sebab sekarang ni pula dengan SOP apa semua kan. So macam tahun lepas tahun lepas merupakan pertama kali Islamic Relief melaksanakan kurban dalam COVID. So memang kita plan nak buat di Selangor tapi end up beberapa SOP kita pasal transfer di Sabah. Kalau kata before ni pula, of course saya rasa sesiapa pun yang pernah menjalani ibadah kurban kata tahu perbezaannya. Macam kami yang melaksanakan program ibadah kurban ni pun memang dia punya perbezaan tu sangat besar. Dulu kita nak pergi buat assessment, boleh jumpa dengan wakil masjid, boleh jumpa dengan wakil kampung kan, boleh borak tengok kawasan face to face kan. Macam sekarang dengan pergerakan terbatas, so kebanyakannya memang untuk kami di bahagian program, kebanyakannya memang kita terpaksa call melalui phone assessment lah. Kalau kata kita boleh jumpa, kita akan jumpa, tapi kalau kata memang movement tu terbatas, memang kita terpaksa call saja. So kebanyakannya memang kita terpaksa buat phone assessment lah. So kalau kata dari segi interventionnya pula sangat berbeza lah kan. Dulu kita boleh rewang, boleh saya yang tak pernah orang kata pegang lembu ni pun pernah ada experience kena pegang lembu waktu orang sembelih kan. So kita melapah, berjumpa dengan orang-orang kampung, sama-sama potong daging, duk borak kan. So itu yang masak tolong tak? Ada tolong masak tak? Saya tidak. Saya bahagian ni lah packaging potong-potong lah kan. Bahagian teknikal orang kata kan, bahagian buruh ni yang masak-masak kita bagi ibu-ibu lah kan. Kan. So untuk tahun ni insya-Allah Islamic Malaysia macam saya tadi lah, kami bahagian program memang tengah berhubung berapat dengan Jabatan Agama Islam. So untuk mendapatkan kata SOP pun dah keluarkan. So beberapa inilah preparation sedang dibuat. So insyaAllah untuk dari segi agihan tu memang sekarang ni SOP segala penyembelihan, melapar, packaging semua dibuat di rumah sembelihan. Macam kalau untuk pengagihan sahaja yang mungkin kami akan ambil daging dan hantar ke tempat untuk agihan lah. So itu secara basicnya modus operandi kurban untuk SOP sekarang lah. Itu insyaAllah Harbian. Okey, mana Ustaz dan sahabat-sahabat sekalian kan, Sis Faa ni yang kita kenali, dia ni memang laju kalau buat kerja. Macam kalah lah orang lelaki pun tak aktif macam dia ni, lari ke sana lari ke sini, macam ganas jugalah kadang-kadang, tapi sebab nak pastikan bantuan tu sampai kan. Tapi yelah macam Sis Faa sebutkan tadi, bila dalam tempoh pandemik ni ada SOP-nya, ada keterbatasannya, jadi mungkin menyukarkan pergerakan, tapi program tetap kena jalan. Dan difahamkan juga macam tahun lepas pun Faa kan dalam tahun 2020 ni Islamic Relief Malaysia dah menyantuni 50,000 penerima manfaat di lebih 30 buah negara termasuk Malaysia dalam dan luar negara. Dan kita ada 2015 bahagian korban di Malaysia saja. Maknanya dan 3.3 juta penerima manfaat juga telah kiranya secara individu telah pun dapat manfaat. Itu yang program tahun lalu. Tahun ni macam mana projeknya? InsyaAllah kita akan sambung kejap lagi. Ustaz, sambil-sambil Ustaz nak bersedia nak cerita tentang kisah motivasi daripada keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam dan tentang ibadah korban ni kan, kita pun sudah bersama brother ataupun Bapa Azul Hashfi dari Islamic Relief Indonesia. Assalamualaikum Pak. Ya, dengar suaranya? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, bisa dengar ya suaranya? Ya, bisa. Alhamdulillah bisa. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan buat Bapak Azul Hashfi dari Islamic Relief Indonesia. Jadi ahlan ya. Jadi kita pun sudah bersama Ustaz Syahrizan. Tadi sudah ada mukadimahnya. Kita ada ibu Sis Faa, Sis Fazura, dan kali ini mungkin kalau alang-alang Bapak Azul sudah bersama kita online ni, mungkin Bapak Azul boleh cerita bagaimana kabarnya saudara-saudara di Indonesia dan juga teman-teman di Islamic Relief Indonesia dalam kempen korban kita. Pak, silakan. Ya. Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman dari Malaysia, Islamic Malaysia. Ya, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa kita dari Islamic Relief Indonesia sedang melakukan persiapan ya
persiapan-persiapan. Pada tahun ini alhamdulillah kita menerima 345 orang yang berkurban ya. Oh, okey. Dan beberapa itu melalui Islamic Relief Malaysia. Ya. Jadi kita sekarang ini lagi melakukan penjaringan atau selection ya untuk right holders atau penerima, namanya dulu penerima manfaat. Kita sudah ganti jadi right holders ya. Jadi juga kita melakukan persiapan procurement, pengadaan untuk memastikan hewan kurban atau sapi-sapi nya berkualitas sesuai dengan tuntunan syariah dan juga tentu dengan standar kesehatan begitu Pak. Oh, maknanya apa? Prosedurnya, SOP-nya masih perlu dipatuhi, di-follow, diikuti jugalah. Dan difahamkan juga kalau di Indonesia juga turut pandeminya juga makin serius sama seperti di Malaysia jugalah kan. Tapi dalam masa 2 minggu lagi kita bakal beraidil adha. Nah, mungkin kejap lagi nanti sebentar lagi brother atau Bapak Zul akan ceritakan jugalah bagaimana tempoh pandemiknya ini, sahabat-sahabat dan teman-teman di Islamic Relief Indonesia berhadapan dengan pandemik dan dalam masa yang sama mahu membantu sahabat-sahabat dan saudara yang lain. Tapi kita nak dengar dulu Ustaz Syarizan. Ustaz Syarizan mungkin nak cerita sikit bila bercerita tentang ibadah korban, Ustaz. Macam mana kita boleh belajar daripada keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam, Ustaz, untuk ibadah korban. Sila Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih brother Pian. Terima kasih juga kepada Bapak Zul daripada Indonesia. Ya, lama saya tak pergi Indonesia, rindu sama ya, kita betul. satu rumpun. Betul, sama. Masya-Allah. Kalau tak dulu saya setiap tahun saya mesti akan ke Indonesia setiap tahun ya. Oh ya? Sama Gimana Ustaz? Bandung, ke Jakarta, macam-macam tempat kita pergi kan, macam-macam. Tapi tak dapat nak pergi. Jadi kita dari jauh je lah. Kita nak bercerita dan berbicara pasal sikit sejarah pasal pengorbanan Pian. Ya. Kan kita ingat kenal dengan kisah Abal Amda, iaitu bapa bagi segala nabi, iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi sebelum kita nak cerita pasal Nabi Ibrahim, kita juga jangan terlupa bahawa kisah pasal korban itu disebut ketika awal penciptaan manusia, iaitu kisah kepada dua orang anak Nabi Adam alaihissalam, iaitu Qabil dan Habil. Allah rekodkan ayat 27 surah Al-Maidah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Waslu alaihim nab'a bani Adam bil haqq qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Sadaqallahul azim. Allah sebut dalam surah Al-Maidah ayat 27. Dengar ke? Macam putus-putus sikit Ustaz. Macam putus-putus. Itulah tiba. Anak-anak tengah PDPR ke kat rumah ni? Hello, Stick. Ke isteri tengah PDPR? Ui, dahsyat Ustaz. Dengar tak? Dengar ke? Dengar tapi line kita tu agak Dengar putus sikit. Dengar. Okey, sekarang okey belum? Bapak Zul dengar? Okey dah. Dah Dengar okey kan? belum? Ya, dengar. Bapak Zul dengar alhamdulillah. Okey. Okey tak Ustaz? Rasanya rumah ni dah internet dah Itulah. Rasanya rumah ni internet dah 800 Mbps ni. Ya. Ui, itu tak tekan dah keluar dah patutnya. Tapi itulah tapi aduh, nauzubillah. Okey. Masing-masing cerita berebut pasal lain. ayat 27 surah Al-Maidah. Okey. Allah bagi tahu dan bacakanlah wahai Muhammad, ceritakanlah kisah dua orang anak Nabi Adam, iaitu Qabil dan juga Habil, ketika mereka berdua mempersembahkan korban mereka untuk mendampingkan diri, untuk mendekat diri kepada Allah. Qarraba qurbanan, ketika mereka mempersembahkan persembahan korban.
Dan tujuan persembahan itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebab korban tu sendiri maksudnya qurba, yuqarribu qurbanan. Benda dekat. Kita panggil apa? Kawan qarib. Kawan qarib maksudnya kawan rapat. Jadi bila kita buat korban memang untuk dekatkan diri kepada Allah. Jadi apa berlaku kepada kaum Habil ketika mempersembahkan korban, diterima salah satu korban daripada mereka dan tak diterima daripada salah satu. Yang diterima Habil, tak diterima Qabil. Akhirnya yang diterima tu semarah dan puas hati kepada yang diterima, akhirnya kata kepada Habil, qala la'aqtulannak, berkata Qabil kepada Habil, aku nak bunuh kau wahai Habil, tak puas hati. Satu tak puas hati hari itu sebab kes dia Habil dapat kahwin dengan yang cantik yang bernama Iklimah. Qabil kena kahwin dengan tak cantik namanya Lubuda, jadi tak puas hati dah. Tiba-tiba okeylah, Allah perintah buat korban pula. Bila buat korban, yang tak puas hati yang tadi datang buat puas hati yang kedua, korban tak diterima pula, lagi tak puas hati. Akhirnya apa yang berlaku kepada orang yang tak puas hati, orang tak puas hati ni juga kita berbincang ni. Orang yang sikit-sikit mengeluh ni. Kita musim pandemik kan ramai orang mengeluh, ramai yang tak puas hati. Apa yang berlaku kepada Qabil bila dia mengeluh yang pertama tak boleh nak dapat yang perempuan yang cantik untuk dia kahwin. Yang kedua mengeluh juga sebab kalah. Maknanya tak diterima korbannya. Yalah macam mana Allah nak terima? Sebab dia korban tak elok. Kan dia bawa persembahan korban tanaman yang tak elok, gandum yang rosak. Berbanding Habil yang bawa kambing yang cantik, kibas yang gemuk sihat. Jadi macam mana Allah nak terima? Jadi dah lah pertama tak parti sebab tak boleh nak kahwin dengan perempuan cantik yang bernama Iklimah tadi. Yang kedua kalah pula, tak diterima korban. Akhirnya apa yang berlaku? Qala la'aqtulannak. Habil, aku nak bunuh kau. Apa jawab Habil? Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya terima korban daripada orang yang bertakwa. Maksudnya apa? Korban kena buat dia elok. Sebab takwa ni adalah benda yang mesti buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang dilarang. Itu jugalah yang berlaku ketakwaan Nabi Ibrahim juga Ismail. Bila mana Nabi Ibrahim bermimpi yang mana dia kena sembelih anak dia. Anak dia pula bila dapat tahu yang abah dia bagi tahu yang dia diperintahkan untuk sembelih, anak dia pun kata tak apa wahai abah, sembelih saja aku di kalangan orang yang sabar. Dua-dua ni orang yang taat. Jadi taat itu maksudnya takwa. Orang takwa ni dia taat. Allah suruh apa-apa dia. Nabi Ibrahim mimpi suruh setia anak, dia buat. Nabi Ismail dia dapat tahu kena sembelih, dia taat. Jadi inilah takwa. Inilah yang disebut oleh Habil. Sebelum itu qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah terima bagi orang bertakwa. Jadi mungkin sejarah saya cuba express dah tu, cerita pasal sejarah. Cuma yang paling penting adalah macam mana kita nak letakkan, masukkan diri kita dalam sejarah tu. Bagaimana kita nak jadi orang yang tidak banyak mengeluh. Bagaimana kita kena jadi orang yang kena buktikan yang korban. Sebagaimana Habil, dia buktikan. Bila turun perintah korban, dia buktikan. Apa yang berlaku kepada Nabi Ibrahim, bila Allah perintahkan dia buktikan. Apa yang berlaku kepada Ismail, bila diperintahkan begitu, dia buktikan. Itulah kita nak bincang dalam tajuk kita malam ni, pandemik dan pengorbanan. Apa bukti kita? Dan sebab itulah saya suka sebut dalam mana-mana bila cerita pasal pengorbanan ni, saya suka untuk bagi tahu kepada kita semua bahawa kita adalah human being. Kita semua adalah manusia. Kita semua adalah kehidupan yang human being. Tetapi yang membezakan kita dengan manusia-manusia atau kehidupan-kehidupan yang lain adalah apabila kita being human. Apabila kita betul-betul fikir pasal manusia lain. Kan? Fikir pasal kepayahan orang lain. Being human ini yang tak ramai orang boleh buat. Human being, semua orang human being. Tetapi nak jadi being human itu susah. Kan? Sebab tu kita kena fikir kemanusiaan. Fikir Islamic Relief. Ui, dahsyat Ustaz. Punya ayat ending dia keluar tagline terus, fikir Islamic Relief tu kan. Terima kasih Ustaz. Maknanya Ustaz dalam expressnya sharing Ustaz malam ni membawa kita balik ke zaman Nabi Adam, lepas tu zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga kembali ke zaman kita supaya kita dapat refleksi. Kita ikut tak apa yang berlaku dalam sirah dan sejarah itu, akan hikmah besarnya pengorbanan dan juga bagaimana nak ikhlas dalam
memberi. Mungkin Sis Faa boleh tunggukan, boleh sabarkan. Sebab kita mungkin masanya agak terhad bersama Pak Zul. Mungkin Pak Zul di Indonesia boleh ceritakan pada kita bagaimana saat ini dalam tempoh pandemik, ujiannya sekian kan. Lepas tu dalam kita pun nak membantu ramai orang menerusi program korban nanti bila tiba Aidiladha. Jadi bagaimana proses programnya nanti supaya programnya semua lancar, sukses gitu Pak. Gimana Pak? Ya, terima kasih. Suasana atau kondisi di Indonesia sekarang ini tidak begitu menggembirakan ya. Kita tahu kasus COVID sekarang sudah mulai banyak ya. Hari ini saja ada 34.000 case. Masya Allah. Dan ada sekitar 1.000 orang yang meninggal gitu. Jadi kita berdoa supaya ini bisa segera pulih, bisa berakhir dan kita bisa kembali seperti semula. Kita dari Islamic Relief memang sudah mengantisipasi ini, anticipation dari awal. Jadi kita memang melakukan kegiatan kurban ini di Lombok ya. Lombok Provinsi NTB yang relatif case-nya itu masih kecil ya. Jadi ada sekitar 1.000 itu di Lombok Utara. Jadi termasuk case yang terendah di beberapa dari daerah-daerah yang lain. Jadi kita nanti akan melakukan mitigation ya. Jadi kita akan melakukan protokol kesehatan yang ketat, memakai masker, kemudian cuci tangan dengan sabun seperti biasa dan juga social distancing. Kemudian kita akan juga sediakan termogan yang bisa mengukur suhu di spot distribusi sehingga kita bisa minimize ya crowding ya. Dan bagi right holders atau penerima manfaat yang mungkin ingin di rumah, kita nanti akan memobilisasi volunteers kita ke rumah-rumah sehingga mereka tidak perlu ke tempat distribusi begitu. Jadi ini antisipasi kita. Mudah-mudahan ini bisa berjalan lancar dan juga kita sudah melakukan coordination ya, communication dengan pemerintah setempat untuk proses ini dan alhamdulillah kita mendapat dukungan sehingga harapan kita nanti kegiatan kurban ini bisa berjalan dengan aman, tidak ada yang terinfeksi ya daripada COVID-19 gitu. Oh, Masya Allah. Maknanya programnya tetap berjalan, tapi bila Pak Zul sebut tadi tentang Lombok kan memang Ustaz Syaizal kan Lombok ni memang sebelum ni saya udah punya rencana mau ke Lombok, mau wisata kan, mau travel ke Lombok, tapi itulah sebab pandemik di Malaysia juga sekian banyaknya kasusnya juga banyak, juga serius lah dalam tempoh ujian pandemiknya. Tapi insya-Allah nanti bila semuanya udah pulih, udah okey, kita ramai-ramai pergi ke Indonesia. Boleh Faa? InsyaAllah. Amin. Sebab kenapa bila kita malam ini kan kita bersama sahabat Pak Zul dari Islamic Relief Indonesia, kita ada Sis Faa dari Islamic Relief Malaysia. Kita bercerita yang kempen rezeki korban yang dibawakan oleh Islamic Relief Malaysia, khususnya kalau di Malaysia ini kita juga turut membantu menyantuni saudara-saudara kita di luar, yang paling dekat tetangga kita di Indonesia. Lepas tu kalau yang jauhnya mungkin di Palestin, di Syria, di Afrika dan banyak lagi, lebih 28 negara yang kita santuni macam Pak Zul bayangkan atau sebutkan tadi. Mungkin untuk menutup sharing dari Pak Zul sebelum Pak Zul tinggalkan kita malam ini, mungkin Pak Zul boleh ceritakan bagaimana, adakah masih dibuka sumbangan untuk korbannya, masih dibuka ataupun udah close? Ya, kita masih terbuka ya melalui Islamic Relief Worldwide tentunya di Birmingham. Kita masih mengharapkan ada donatur lagi yang ingin berkorban gitu ya. Masih lah. Oh, alhamdulillah. Jadi maknanya kalau nak menyumbang, kalau nak contribute untuk korban tu gimana? Langsung aja ke Islamic Relief Indonesia ataupun boleh ke Islamic Relief Malaysia? Boleh kan? Islamic Relief Malaysia. Sebab kita kat Malaysia, jadi
boleh juga melalui Islamic Relief Malaysia lah, pergi je ke media sosial kita. Okey, mungkin message dari Pak Zul, mungkin ucapan terima kasih pada donor ataupun yang menyumbang menerusi kempen korban kita Pak Zul, dan juga doa lah insya-Allah moga-moga semuanya baik-baik aja sama ada di Malaysia dan Indonesia. Bapak silakan. Ya, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada donor ya. Jazakumullah khair, semoga berkah dan rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan umurnya dipanjangkan. Amin. Mudah-mudahan pandemi ini bisa segera berakhir dan kita bisa berjumpa lagi dalam kegiatan yang lebih besar. InsyaAllah ya. Jadi kita doakan sukses ya Bapak Zul untuk ibadah kurbannya. Allah berkati ibadahnya dan moga-moga dapat membahagiakan saudara-saudara kita di sana, khususnya untuk Aidil Adha nanti ya Pak ya. Amin, amin. InsyaAllah. Baik, insyaAllah. Sampai ketemu lagi insyaAllah Pak. Assalamualaikum Bapak Zul. Ya, sampai ketemu. Waalaikumsalam. InsyaAllah. Alhamdulillah, itu dia Bapak Zul Ashfi Menderofa dari Islamic Relief Indonesia. Sedikit perkongsian berkaitan dengan program korban yang akan dijalankan nanti di Indonesia. Kelompok kita. Ustaz Syah okey Ustaz? Alhamdulillah. Okey? Dengar okey. Takut Ustaz macam membantu membisu je risau juga. Okey. Ada kan. Terima kasih Ustaz Syarizan dan juga sahabat-sahabat mungkin yang baru saja bersama kita malam ni tengah live bersama Islamic Relief Malaysia, dan tadi Bapak Zul Ashfi dari Indonesia cerita juga macam mana di Indonesia ada lokasi dia Lombok untuk membantu kempen menjayakan program korban kat sana. Kat Malaysia macam mana Faaz setakat ni? Sambutan, sumbangan dekat Malaysia? Okay, so far untuk rezeki kurban lah, kita buat kempen rezeki kurban. So ada group A sampai group F. So setakat ni ada beberapa group lah yang dah tutup. So untuk para pendengar Indonesia, macam tadi Pak Zul merupakan salah satu wakil program lah di Indonesia. So mungkin orang tanya macam mana dekat kempen kurban Air Malaysia ni ada Indonesia, siapa yang implement? Air Malaysia kan yang pergi? Tidak. So Pak Zul punya team lah yang akan melaksanakan kurban dan mengagikan daging kurban kepada saudara-saudara di sana lah. So untuk kempen lah. Ya. InsyaAllah maknanya boleh menerusi Islamic Relief Malaysia. Kejap lagi Sis Faa kena cerita. Tadi kita dah ceritakan macam kalau sebelum tempoh pandemik ni, Sis Faa ni macam aktif lah ke sana kemari, naik turun segala bagai lah kan untuk menjayakan program-program Islamic Relief Malaysia. Tapi dalam tempoh pandemik ni tak boleh. Tapi mesti ada jugalah sharing daripada penerima manfaat yang mungkin nak diceritakan. Mungkin dalam apa tu tough-toughnya Sis Faa ni ada juga dari sudut hati tu, jauh di sudut hati tu ada rasa sedih dan sayu dan terharu bila dengar perkongsian daripada penerima manfaat. Tapi kejap lagi Sis Faa simpan buat skrip elok-elok ya. Dan Ustaz, mungkin kita sebab macam saya pun bersama Saujana sebagai ikon kemanusiaan Islamic Relief Malaysia pun pernah join juga program di Banting, di Dengkil satu masa dulu kan sebelum pandemik kan. Masya Allah memang kita tengok satu petugas Islamic Relief Malaysia, yang kedua penerima manfaat dekat kampung orang asli dekat Dengkil tu, dan juga sukarelawan pun semua semangat Ustaz nak membantu menjayakan program tersebut. Macam Faaz sebut awal tadi lah, yang pandai masak, yang pandai melapar, yang paling-paling pun pandai packing pun dia packing cantik macam Shopee, Lazada lah packing dia kan. Cantik semua kan, nak pastikan yang terbaik bila kita memberi sesuatu. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak ada kira kebaikan pada satu yang kita berikan itu kalau selagi kita tak bagi satu yang terbaik apa yang kita sayang dan suka Ustaz. Macam mana Ustaz kita nak implement, nak bagi apa yang kita bagi ni yang terbaik Ustaz? Okey, betul. Saya bersetuju. Saya main Islamic Relief sebenarnya lama dah. Saya selalu dijemput dari program Islamic Relief. Paling ingat kalau korban dulu kita pernah buat di Ampang, di Bukit Ampang kalau tak silap, kita korban banyak masa tu, kerjasama dengan Felcra sekali semua. Banyak lembu-lembu semua, lembu-lembu liar semua, ganas-ganas lembu masa tu. So saya salah seorang penyembelih masa tu, dan kita tengok Islamic Relief memang buat bagus, memang berpuluh ekor masa tu di Bukit Ampang kalau saya tak salah. Tahun 2013 saya rasa, kalau tak silap saya, 2013. Boleh check lah dekat Islamic Relief. Lepas tu juga terlibat Islamic Relief kita buat program dengan Marawi, Filipina. Kita pergi kepada kemah-kemah pelarian peperangan di Marawi,
Filipina, kita tengok macam orang Islam kat sana, habis semua duduk dalam kemah sebab mereka tempat kediaman mereka, kampung mereka semua jadi ground zero sebab perang kan. So yelah, semua ni kenapa? Kerana kita banyak fikir orang lain berbanding diri sendiri. Dan itulah saya sangat setuju dengan tagline Islamic Relief, fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief kan. Sebab kita kena fikir pasal orang berbanding diri sendiri. Bila cerita pasal fikir pasal orang lain berbanding diri sendiri, itulah korban. Korban ni adalah kita fikir apa kita boleh beri, apa peranan kita, bukan apa hak kita. Okay? Kalau saya jadi jiran kepada jiran saya asyik fikir apa jiran saya kena bagi kat saya. Saya bukan orang yang bagus macam tu. Kita asyik fikir apa hak kita. Susah. Hidup kita akan stres sebenarnya. Pian. Kan? Stres sebab apa? Kalau kita fikir semua orang kena serve, kena layan kita, memang kita tak akan mampu dapat layanan apa yang kita harapkan. Kita nakkan hak. Semua hak kita perlu tunaikan. Orang tak akan mampu tunaikan semua hak kita. Tetapi bila kita mengenali diri kita, lebih baik kita jadi orang yang tunaikan hak orang, bukan menuntut hak kita. Maksudnya jadilah orang yang berperan. Kita kenal diri kita, okay, apa yang boleh beri. Dia tak ada duit, dia boleh beri tenaga, jadi sukarelawan. Tenaga tak ada, dia ada, bagi duit. Ada tenaga, ada masa, ada buah fikiran, bagi buah fikiran. Maknanya kita, ada social media, kita gunakan social media untuk iklankan, untuk nak tarik. Walaupun kita tak mampu nak sedekah banyak-banyak, at least kita iklankan program-program yang suruh beri bantuan dan sebagainya. Maknanya, apa saja perkara yang boleh fikir, apa peranan aku, bukan apa hak aku. Apa yang aku boleh beri, bukan apa yang aku boleh dapat. Ini sebenarnya nilai yang kita nak dalam kita nak jadi orang yang menyampaikan peranan kita sebenarnya. Bila bercakap pasal jadi orang yang memberi, jadi orang yang berkhidmat ini, saya nak relate dengan ayat 9 surah Al-Hasyr yang saya baca awal-awal mukadimah tadi. Boleh tak? Boleh, Ustaz. Kita Boleh, tadabbur. Tujuan tanya soalan tu sebab nak tahu suara saya dengar ke tak. Tak soalan sebab nampak semua orang Dengar lah. tugas. Dengar tak putus-putus sikit Ustaz. Dia macam tak smooth. Betul lah, sayang macam tu. Tapi boleh Ustaz, masih Sedih boleh lah. dengar insya-Allah. Boleh dengar insya-Allah. Okey, bila cerita pasal memberi ni, bila cerita nak berkhidmat, macam nak jadi orang yang sungguh-sungguh memberi. Kita ada sampel, kita ada contoh. Contohnya Allah sebut dalam ayat 9 suratul Hasyr. Ini sampel yang Allah bagi. Ini contoh yang Allah bagi. Ada satu kelompok manusia ni duduk dekat Madinah. Ini betul-betul contoh yang dia orang kalau tolong orang, ini tolong betul-betul. Ini contoh dia ayat 9 suratul Hasyr. Allah kata, dan orang-orang yang terlebih dahulu beriman dan mendiami kota Madinah. Siapa tu? Siapa ni orang-orang duduk Madinah? Siapa? Ansar. Quiz. Ansar. Itulah. Ustaz saja nak test line tu. Orang yang duduk dekat Madinah. Ansar, muhajir. Ansar lah kan? Orang yang duduk dekat Madinah, kita panggil dia apa? Ansar. Yelah. Apa sapen? Dah lama dah jawab. Nak jawab. Bukan dah Orang tak lain yang duduk sebut dekat dengan Madinah. lama dah. Okey, orang yang duduk dekat Madinah ni dapat gelaran Ansar. Ansar tu maksud dia apa? Pian. Hari-hari Hayat bin Arabiah kat ada 2K. Mana ada tu dah. maksud dia. Ansar tu yang menghulurkan bantuan pertolongan Nasara. Ustaz. Nasara apa? Tolong. Orang yang suka tolong. Betul tak? Masya Allah. Jadi orang yang suka tolong. Okey. So orang yang suka tolong ni banyak dalam dunia. Orang bukan Islam pun ramai yang suka tolong orang. Kan? Orang yang curi pun dia curi, lepas tu duit yang dia curi tu dia tolong orang ada juga. Ada. Tolong juga. Tapi yang itu tak betul. Yang betulnya yang ni, yang betul-betul dia tolong. Yang soalan pian tadi kan, yang macam mana nak jadi orang yang betul-betul boleh berkorban dan membantu ni. Ini contoh dia. Allah kata pada orang-orang yang terlebih dahulu beriman dan mendiami kota Madinah sebelum dia orang-orang Mekah. Mereka ni ada 3 karakter Allah sebut. Benda ni penting. Siapa yang dengar kita malam ni, tonton kita, tolonglah taipkan nota-nota ni.
Okay, tolonglah share program kita malam ni. Ada 3 karakter. Siapa yang nak jadi betul-betul orang yang korban, nak jadi betul-betul orang yang fikir kemanusiaan, siapa yang nak jadi orang yang betul-betul berperanan. Tengok macam mana orang Ansar dekat Madinah, sahabat-sahabat Rasulullah ni. Mereka yang pertama, yuhibbuna man hajara ilaihim. Dia suka terhadap orang berhijrah ke tempat dia. Masya-Allah. Pelik tak benda ni? Pelik tak? Contoh hari ni, ada kempen bendera putih. Dia rasa seronok tak jadi orang yang berkhidmat untuk pergi sebar atau hebah atau sampaikan bantuan? Dia seronok tak? Ataupun dia asyik macam blame je apa bendera putih. Tolongnya tidak Tak. Tolongnya tidak, komplainnya banyak. Tapi orang Ansar, dia dengar saja orang Mekah nak datang ke Madinah, dia tak stres langsung pun, malah dia excited. By logic, kita duduk dekat Madinah, contohnya kita dah ada rumah kita lah, rumah kita ni. Tiba kita dengar, contoh saya dekat Selangor, tiba saya dengar orang Perak ada mengalami masalah. Bakaran yang sangat teruk ke apa-apa musibah yang teruk dan mereka semua kena melarikan diri keluar daripada Perak. So ke mana diorang nak pergi? Pergi ke Selangor lah. Kan contoh sempadan Perak, Selangor lah. Mana boleh merentas. Ini contoh. Oh, okeylah. Oh, tapi kalau fikir, NGO boleh fikir kemanusiaan. Bukan. Ini contoh. Okeylah, okey. Orang Madinah, dia dengar orang Mekah nak datang Madinah. Okay, Suka. biologi, contoh saya duduk dekat Selangor, seronok-seronok duduk dekat rumah saya ada makanan, saya ada rumah, saya ada bilik. Tiba-tiba kita dapat tahu orang-orang Perak semua mereka ada mengalami masalah kat sana, so kerajaan decide orang Perak kena keluar daripada Perak, pergi ke negeri-negeri sempadan. So diarahkan, kerajaan Malaysia arahkan, okey orang Selangor tolong terima orang Perak datang. So kita excited tak? Dalam keadaan kita yang duduk rumah cukup-cukup bilik, tiba-tiba kena share bilik. Kita yang makan cukup-cukup, tiba-tiba kena share makan. Kan? Rumah kita privacy, tiba-tiba dia tak ada privacy. Ada orang lain nak datang duduk rumah kita. Wah. Kalau fikirkan, macam alamak stres lah. Tapi kalau orang ini ada fikir kemanusiaan, macam orang Madinah, dia seronok bila dengar orang Mekah nak datang. Bukan sekadar seronok lah. So dia well planned. Dia menyiapkan rumah dia mempersiapkan diri dia. So kita hari ni, kalau nak membantu orang, kita kena well plan. Kita kena tahu apa kita punya capability. Apa kemampuan kita. Apa yang kita boleh buat. So kita kena excited untuk nak bantu orang. Itu nombor 1. Nombor 2, nak jadi macam orang Ansar. Dia orang ni bila tolong orang, la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Bila dia tolong orang-orang muhajirin, orang-orang Mekah yang berhijrah ke Madinah, tidak ada langsung dalam diri mereka mahukan balasan, mahukan sesuatu terhadap apa yang telah mereka beri. Tak ada fikir nak famous, tak ada fikir nakkan pujian, tak ada fikir nakkan balasan, tak ada fikir, aku kena tolong orang Mekah, nanti aku dapat projek kah. Tak ada. Dia tak fikir pun apa orang boleh puji, tak ada. Yang dia fikir apa aku boleh bagi. Kan? La yajiduna fi sudurihim hajah. Maknanya tak ada langsung dia terfikir apa aku boleh dapat kalau aku tolong orang ni. Kan? Macam Fa'al lah, dia terlibat macam-macam pergi sana pergi sini. Yang dapat apa? Letih sebenarnya. Kalau ikut kampus penat kan? Kan? Penat. Ya, kita ada allowance tak, kita ada gaji je. Tapi kadang-kadang kita punya kerja tu sampai pukul berapa? Sampai ke pagi, 2 pagi kita dekat kita punya center tu. Kan esok nak masuk lagi office contoh. Itu tak termasuk travel lagi. Itu tak termasuk nak melayan orang-orang yang bila kita bagi bantuan dia demand pula, dah kita pula stres. Kan? Kita dah bagi ni, tak nak, saya tak nak ni, saya nak benda lain. Boleh order pula. Kan? Jadi kita bila fikir balik, tapi tak, orang yang kemanusiaan ni macam orang Ansar, dia tak fikir apa dia dapat, yang dia fikir apa dia boleh bagi. Yang ketiga, ni kemuncak. Jadi orang yang betul-betul fikir kemanusiaan. Tengok orang Ansar, dia buat macam mana. Ini dia punya kemuncak. Okay. Kita ramai, kita semua kita boleh tolong. Saya boleh tolong orang, Pian boleh tolong orang, Fa'al boleh tolong orang. Kita semua boleh tolong. Tapi kemuncak kita nak tengok macam mana orang Ansar. Yang ketiga, yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Apa maksud dia?
Orang Ansar ni kalau sekali dia tolong orang, dia akan utamakan orang lain daripada dirinya sendiri walaupun dirinya sangat-sangat memerlukan. Maknanya apa? Dia tolong sampai dia susah, dia tolong sampai dia tak dapat. Biar orang dapat asalkan aku tak dapat. Ya Rabbi. Kita contoh hari ni kita tolong orang, kita masih ada banyak lagi baki duit dalam akaun kita. Okay? Masih lagi. Tapi ada orang, kalau Sayyidina Abu Bakar keluar ayat sedekah, dia keluarkan semua harta dia bagi. Sayyidina Umar bila turun ayat sedekah, dia bagi separuh harta dia. Kan? Jadi nak katanya, kita kena fikir ni musim pandemik, ada orang susah. Ya, saya pun susah, tak? Saya nak berkorban ni, saya pun cukup makan, tiba-tiba saya nak kena keluar bajet pula, nak korban sampai RM200 lah, RM500 lah, semua ni. Baik, saya beli pampers anak, beli susu. Ya, ada orang lain tu yang tak ada susu, tak ada pampers. Kan, yang kita hari ni satu botol susu anak tu, 4 aun susu, 4 aun air, 5 susu kita bagi, nak bagi pekat, bagi anak kita kenyang. Susu pula bukan susu yang murah, susu mahal. Ada orang yang sekarang ni, ada orang 5 aun susu, 5 aun air, susu dia satu je sebab dia nak khidmat. Itu pun dia pakai susu murah je. Kita ni susu yang jenis segala jenis sel otak berhubung dah bergabung semua yang jenis-jenis tu. Dia orang susu apa je dia orang bagi, asalkan putih anak dia minum, paksa juga minum. Saya buat susu saya pandai. Sebab anak saya ramai. Dahsyat, hebat daddy. Okay. So cerita itu orang Ansar tadi, sekali dia tolong sampai susahkan diri dia. Ini luar biasa. Kan? Dan Allah buat di hujung ayat 9 suratul Hasyr. Panjang pula saya bercakap ni. Tak apa Ustaz. Boleh, Itu tadabbur ni penting. Kita nak belajar ni insya-Allah. Okey, hujung ayat 9 surah Hasyr Allah kata apa? Kan? Wa may yukshuha nafsi. Siapa yang boleh diri dia daripada penting diri, daripada sifat kerekut tadi, daripada sifat berkira-kira. Siapa yang boleh buang perangai ni, siapa yang boleh buang rasa penting diri berbanding pentingkan orang lain, faulaika humul muflihun. Orang ni lah yang betul-betul berjaya. So nak jadi orang berjaya, fikir kemanusiaan. Fikir Islamic living. Masya Allah. Dan buang rasa penting diri sendiri. Dahsyat Ustaz punya landing tu memang ada tagline, fikir kemanusiaan, fikir Islamic relief. Dan terima kasih Ustaz. Maknanya Ustaz dah bawa kita hari ni kan banyak letak cermin depan muka lah. Tengok sendiri macam mana setakat ni kita dah membantu atau tidak. Sebab kita yakin pasti setiap bantuan ataupun setiap apa yang kita hulurkan tu pasti ada ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tambah-tambah lagi bila ikhlas. Kejap lagi mungkin Ustaz ada yang bertanya juga Ustaz. Sebab saya teringat dulu masa awal-awal kerja kat Radio Kim ada tetamu kita, Ustaz kita ceritakan kan dulu kan dapat buat korban dekat luar negara, negara-negara susah kan. Ada salah seorang ustaz kita ni cerita, dia kata satu tempat tu orang lain semua korban lembu, kambing kan. Kat ujung sudut tu kan dia nampak seorang pakcik ni pegang ayam. Sebab dia kata dia tak mampu nak korban lembu ataupun kambing, dia pegang ayam. Maknanya macam, tapi dia bawa juga apa yang ada sebab dia kata I want to join orang berkorban kan. Jadi Ustaz macam kejap lagi Ustaz mungkin boleh bantu. Ustaz hilang. Sebab ayamnya terus hilang. Tak apa, kejap lagi Ustaz masuk. Mungkin macam mana orang yang tak mampu nak berkorban boleh juga membantu dan dapat pahala ikhlas tu kejap lagi. Tapi Sis Faah mungkin boleh cerita. Tadi dah dengar kan motivasi daripada Ustaz tentang jiwa orang Ansar. Macam mana Sis Faah kalau pernah dengar luahan-luahan hati penerima manfaat untuk dikongsikan malam ni Faah? Okey, Ustaz dah masuk balik. Okey. Hai Ustaz. Itulah. Okey Ustaz. Okey tak? Okey. Ustaz punya point tadi banyak juga yang saya tulis kan. Sebab betul Ustaz, bila pekerja kemanusiaan ni sebenarnya tanggungjawab kami besar. So orang menderma, orang betul-betul kata meletakkan trust itu di setiap NGO ataupun ni yang diorang menyumbang. So sebagai kami Islamic Relief khususnya, so setiap orang kata setiap duit yang kami terima, macam saya pula bahagian program, kamilah yang kata untuk memastikan duit tu betul-betul sampai kepada orang yang sepatutnya. So itu juga macam kurban, alhamdulillah setakat ni setiap tahun AL Malaysia memang kata program seasonal kami lah, program bermusim kami yang alhamdulillah setakat ni masih boleh diteruskan. Terima kasih kepada penyumbang di luar sana. So untuk
Brother Fian minta saya share sikit kan. Saya nak share dua benda lah hari ni sebenarnya. Yang pertamanya saya nak share berkenaan dengan pengalaman orang yang berkorban. Maknanya first time dia join kurban ni. Sebab saya pernah bersama-sama dengan tim untuk menjalankan kurban di Perak, iaitu kami punya target kelompok ni ialah orang asli. So saya ingat lagi masa kami sampai tu, saya ada dua orang je brother, ada sister seorang. Sister saya lah, volunteer seorang. Dia lupa yang dia ada kat situ, dahsyat betul. Sorry, saya sister. So ada volunteer masa tu, Ustaz masjid, Ustaz surau tu datang. Dia terus panggil saya dengan brother ni, okay jom kita sembelih lembu. Saya macam, oi Ustaz, tak ada ke orang kampung yang boleh tolong? Macam mana kita nak tombangkan lembu ni kan? So Ustaz dia kata, tak apa, sekejap lagi saya punya orang akan datang. Sebab diorang ni first time buat kurban. Orang-orang kat sini, ada je rumah-rumah dekat situ, tapi diorang tak turun, diorang tunggu je, diorang ada je kat macam dengar dekat pintu tu tak kan. Pernah buat kan? Diorang tak pernah buat, diorang tak biasa. Diorang biasa memburu menangkap ni lah makanan yang boleh ni kan. Tapi untuk kurban ni first time, sebab dekat situ majoritinya diorang non-Muslim. So ustaz di sana, masa tu Islam Media ada program di sana, projek di sana. So ustaz ni dia berperanan untuk mengajar Al-Quran, dia mengaji. Masa kurban tu first time lah kami buat. So memang betul, pengalaman bagi saya, dorang tengok aja kami masa tu. So ustaz dipanggil lah, tolonglah ni kan, tolong sama-sama melapar kan, dan saya pun sama-sama bukan lembu kan. So it takes time untuk dorang untuk join kami punya aktiviti tu. So masa time melapar tu baru dorang so datang. So bagi saya masa tu macam mana kita tak tahu, kita datang satu tempat tu kita membawa apa. Itu saya punya ni lah. So bila kami datang ke sana, kita membawa pengalaman untuk diorang. First time tak pernah buat korban, so mungkin diorang berjinak dengan Islam. So diorang tengok orang Islam ada buat korban, menyembelih lembu dan mengedarkan daging lembu kan. So itu yang berkenaan dengan pengalaman lah, yang first time pengalaman. Okay, yang keduanya saya nak cerita pasal ada golongan ataupun individu yang memerlukan. Yang ini saya 2019, sebelum pandemik lah, di last kurban yang kami buat secara dewang di Kelantan. So yang ini kami ingat lagi, dekat sini pengalaman saya sendiri set up orang bila buat dekat kampung ni Ustaz, orang kata happynya sebab macam kita merewang tu betul-betul kat kampung kan. Memang betul-betul suasananya tu ramai-ramai, dan sampai tahap kami ni merewang tu sampai kemah tu kena ambil set up sendiri, kemah yang besar tu. Pasang sendiri kemah tu. Tapi cerita senang nak kenduri nanti Pak dia, pasang sendiri kemah ya. Adalah orang lain kan, tapi itu pengalaman kami lah, betul-betul orang kata all out. Dan kami tak beraya di kampung masa tu. Memang saya rasa ramai juga tim sister brother and sister dekat Kelantan masa tu stay dan beraya di Kelantan sebab untuk menjalankan program tu lah. So masa hari kejadian, di depan masjid tu ada set up untuk bahagian melapar dan pembungkusan daging. Susah pula. Dan bahagian menyembelih dan bahagian melapar macam potong-potong bahagian besar ni dekat tepi sungai. So saya ni dekat bahagian tepi sungai tu lah sebab nak loading barang kan. So masa pakcik-pakcik tengah melapar-lapar ni, so saya nampak ada dua orang pakcik, dia tengah bersihkan perut lembu dekat tepi sungai. So ada adik-adik dekat situ juga. Dia macam 2-3 orang adik-adik tengah tengok pakcik tu bersihkan perut lah. So saya pergi dekat borak dengan adik-adik tu kan. So dia kata, saya tanyalah duduk kat mana kan, buat apa, mak ayah kerja apa kan. So one of the kid, dia jawab kat saya, sebab salah satu soalan saya tanya, suka ke makan daging, pandai ke makan perut ni? Dia kata pandai. Lepas saya kata daging selalu makan ke? Dia kata taklah, waktu-waktu macam ni je lah, kurban je lah dapat makan daging. Dia cakap macam tu. So saya bila dengar tu saya tanya balik, saya kata kan, ayah kerja apa, mak kerja apa kan. So dia kata ayah kerja kampung-kampung. Dia cakap bahasa Kelantan lah, tapi saya cakap bahasa so dia kata ayah kerja kampung, terjemahkan, ayah kerja kampung dan mak dia tak bekerja. So adik-beradik ada ni lah. So dia kata memang waktu kurban ni
itulah waktu yang dia dapat daging sekeluarga. Saya kata selalu makan apa? Dia kata ayam, ikan tu biasalah. Dia kata kan. So saya kata kalau daging tu suka masak apa, mak selalu masak apa, dia agaknya tak tahu masak apa, dia kata yang kuah-kuah tu. Yang kuah-kuah tu saya pun tak tahulah nama kuah apa resepi pun gulai ke apa. dia tak tahu kan. Saya pun tak tahulah kan. So saya nak cakap kat sini, macam sekarang dengan keadaan itu waktu keadaan yang normal. Maksudnya di keadaan normal masih ada kelompok-kelompok individu-individu yang orang kata daging kurban tu setahun sekali dia rasa. Dia dapat daging kurban tu. Orang kata makan daging. Kalau kita dekat sini pada PN, Ustaz, kan daging kurban tu mungkin sebulan sekali. Daging tu mungkin sebulan sekali kita beli. Kan? Masih ada kelompok-kelompok yang begitu. Kan? Tapi keadaan apatah lagi dengan keadaan sekarang. Kalau kata kami buat COVID assistant tu, orang kata memang macam-macam cerita. Ini bila kita bercerita pasal korban dengan keadaan pandemik sekarang dan macam kangen daripada kami pula, lokasi kita tak dapat nak reach banyak tempat kan. So bagi saya orang di luar sana kalau kata nak membantu memang boleh, memang keperluan tu ada. InsyaAllah. Itu saja. Kan, Masya Allah. Seronok dengar cerita siswa A bila siswa A sebut tadi, bila kita pergi ke satu-satu lokasi sebagai petugas NGO ataupun petugas kemanusiaan, dan siswa A cari apa benda yang aku dapat daripada misi ni, dan banyak pengalaman kan yang Faa dapat daripada program-program dan misi tu. Itu berharga tu, Faa tu sangat berharga. Dan tapi tersentuh tadi Ustaz kan bila Faa sebut macam anak tadi pun nak apa menu masak apa pun dia tak tahu. Yang penting dia tahu dia nampak ada kuah-kuah yang ada kuah-kuah tu kan. Sedangkan kita hari ni dengan ada thermomixnya kat rumah, dengan dapur kuali macam-macam bentuk kuali kita ada, apa menu kita tak masak. Semua jenis menu seluruh dunia kita tahu dan kita masak kan. Jadi kita cuba buat perbandingan pada mereka yang lebih susah. Cakap tentang orang susah ni tadi Ustaz, ni mungkin untuk menutup juga perkongsian kita malam ni dan konklusi kita pada tajuk pandemik dan pengorbanan Ustaz. Tadi kan kita cerita ada orang tu dia punya susah tu tapi dia nak juga buat baik ni. Dia nampak orang korban lembu dan kambing, dia ada ayam je untuk dikorbankan. Sedangkan tak boleh korbankan ayam kan Ustaz kan. Jadi macam mana apa benda yang perkara kecil yang kita boleh tetap buat, kita boleh buat perkara kecil ni tapi ganjarannya tetap besar, tambah-tambah lagi dalam kita meraihkan Idul Adha Ustaz. Betul. Sama lah maknanya Pak Cik tadi, dia fikir apa dia boleh beri, bukan apa dia boleh dapat. So dia mampu beri ayam. Walaupun korban tu ayam tak boleh lah, dia kena binatang berkaki empat kan, haiwan ternakan, unta, lembu, kambing biri-biri dan juga kambing biasa. Tapi pada dia, itu yang dia mampu beri. Maknanya dia fikir selfless, dia fikir bukan aku, dia fikir orang lain, bukan selfish. Kan, dia fikir orang lain. Saya ingat ada kawan-kawan pernah cerita yang pernah pergi ke Ijtimak Tonggi di Bangladesh. Ni kawan-kawan tabligh. Dia cerita orang kat Bangladesh tu yang kaya betul tapi yang miskin betul. Bayangkan bila Ijtimak Tonggi ni nak satu dunia datang sana. So kita jemaah Malaysia ni bila pergi, kadang-kadang kita ni dia orang di train supaya layan tetamu. Terima tetamu bawa datang ke rumah. Kita pun pergilah rumah yang kadang-kadang Allah tengok daif betul rumah tu. Pergi rumah dia orang memang dia orang kena macam tu, kena layan, bawa orang datang rumah dan mereka akan jamu walaupun rumah sekadarnya. Tapi dah meraihkan tetamu-tetamu ni, dia orang akan muliakan tetamu. Dia orang hidanglah makanan-makanan. Hidang makanan, faham lah orang yang tak ada duit, orang miskin, hidang makanan macam mana. Dan makanan tu pula bukan taste kita orang Malaysia ni. Kan? Bayangkan adalah bukan taste kita, lepas tu makanan yang daif betul. Kita ni pun dalam keadaan makan, dalam keadaan terpaksa, tak terpaksa, dalam keadaan memang tak boleh masuk. Tak boleh masuk lah senang ceritanya. Tapi nak cerita ni, dia orang buat sekadar yang paling baik dia orang mampu. Okay. Dan bila kita dapat tahu rupanya, kata Ustaz, yang kita tak lalu makan tu, sebenarnya orang tu nak boleh siapkan menu, nak boleh siapkan hidangan kita makan walaupun kita tak suka sangat tu, dia terpaksa jual basikal dia. Itu satu-satunya kenyataan yang dia ada. Jual basikal dia demi nak hidang kat kita tetamu. Walaupun hidangan tu tak seberapa. Kita bila dapat tahu macam tu menangis kita. Rupanya kita macam tak sedap sangat makan tu. Kita rasa macam aduh kan aku ni dah salah rumah dah ni. Rupanya bila dapat tahu orang tu nak layan kita sampai dia jual basikal, akhirnya kita tak apa-apa berjalan kaki dia. Kita semua menangis. Akhirnya kita beli basikal baru untuk dia sebagai ganti apa yang dia telah beri kepada kita. So hidup ini kita mesti jadi orang yang selfless. Jangan selfish. Korban ini bukan sekadar sembelih binatang ternakan.
Yalah. lembu, kambing serendah 300.5 Islamic Relief hinggalah pada 1,500 kan, 28 negara tahun ni. Ya, kalau kita ada alasan sekalipun ustaz saya kekangan bajet itu ini, korban itu bukan sekadar sembelihan binatang. Korban itu adalah apa yang kita boleh buat untuk senangkan orang walaupun kita susah. Betul. Kadang-kadang sehingga kan kita nak parking kereta dekat rumah kita sekalipun, tapi kalau kita rasa dengan aku ada 3 biji kereta. Kalau parking ini menyebabkan jiran rasa sempit, tak apalah, aku parking 2 je, sebiji lagi aku parking jauh. Itulah korban. Walaupun dia bukan sembelihan binatang. Kan? Berbanding aku ada 3 lah, entahlah aku nak parking 3-3 depan rumah. Kan? Dia minat untuk bercucuk tanam. Dia tanam pasu itu, pokok ni, semua dia tanam keliling rumah dia. Menjala-jala pokok dengan daun itu lagi sehingga mengganggu jiran dia. Dia tak fikir pasal jiran, dia fikir dia. Itu selfish. Walaupun bagus tanam pokok untuk oksigen lah apa semua, tapi jiran tak suka. Jiran tak suka pokok. Jiran suka beruk mungkin. Kan? Kalau mau ada ke? Ada beruk bila hutan kena tebang, ada datang 3-4 ekor. Oh, singgah. Singgah ada. So kita kena fikir pasal orang. Jangan kita fikir aku suka tanam pokok, dia terlupa jiran dia tak suka pokok. Kan? Jadi kita kena fikir pasal orang. Kita hari ni pergi shopping mall. Kita tolak shopping mall, tak boleh pergi sekarang. Kita pergi ke Runcit. Kita bawa bakul, bawa troli, beli barang. Kita biasa kadang-kadang ambil barang. Tak jadi kita meletak esok hati. Itu selfish. Kan? Kalau tak jadi nak ambil, tak jadi nak beli yang tu, letak balik ke tempat asal dia. Sebab kita telah menyusahkan pekerja kedai tu untuk tambah effort dia. Kan? Nak kena kemas pula barang tu, nak kena susun balik. Sedangkan orang tu sepatutnya kalau kita boleh kemas-kemas elok-elok, kita tak susahkan pekerja untuk dia buat kerja tambahan. Dia pun habis je waktu pukul 8 dia dah boleh balik, tak payah nak kena tambah extra apa ke. Dia pun ada masalah, dia kena balik cepat, semua lagi anak, isteri lagi dekat mana. Tapi kerana kita yang selfish kan, pilih barang tak suka, letak suka hati. Nak beli buah, picit buah. Lembik, picit buah. Tapi yang ambil buah lain, yang picit buah lain. Itu yang tak faham tu. Kan? Picit. Ambil yang lain. Tu tak termasuk yang beli bawang putih, kopeknya habis semua bawang, daun, segala kulit-kulit bawang putih tu korang boleh sampai togel bawang tu. Dah tambah kerja orang nak kena sapuh pula kulit-kulit putih tu. Ini semua selfish. Kan? So korban ini kadang-kadang kita mudahkan orang lain. Itulah korban. Korban ni kita boleh marah tapi kita sabar. Itulah korban. Betul tak? Kita tengok dekat komen-komen, kita tengok kat status-status social media kadang-kadang ada benda yang kita tak puas hati. Geram je tengok. Hari pertama tengok sabar lagi, hari kedua lalu lagi. Tangan menggeletar nak komen lagi. Hari ketiga lah pula status hati lagi. Korban apa? Tahan diri. Jangan type benda yang menyakitkan orang. Itulah korban. Maknanya fikir orang, jangan fikir diri sendiri. Jangan fikir apa aku nak type, jangan fikir apa yang aku nak buat ke orang. Kan? Fikir apa perasaan orang lain. Itulah korban. So itulah sebenarnya. Saya bukan marah ni. Saya itulah. bukan marah. Nasihat Ustaz Baik Ustaz, terima kasih banyak Ustaz, terbaik Ustaz punya sharing malam ni tentang selfless versus selfish. Dan kita tanyalah diri sendiri, masing-masing ada jawapan. Kita ni marah, saya rasa orang marah kalau kita panggil kau ni selfish lah, fikir sendiri-sendiri kan. Semua tak suka dipanggil selfish. Jadi marilah kita jadi selfless, maknanya sentiasa fikir pada orang lain untuk apa saja yang kita lakukan. Baik, untuk mungkin kalau untuk ujung ni Siswa ada message daripada Islamic Relief Malaysia untuk sahabat-sahabat kita yang mungkin tak dapat tengok live malam ni, mungkin boleh tengok balik di page Facebook Islamic Relief Malaysia lepas ni. Nanti kita share lagi biar ramai dapat ikuti. Message daripada Islamic Relief Malaysia, Siswa. Okay, baik. InsyaAllah terima kasih banyak kat Ustaz hari ni berlebihan. Ustaz banyak orang kata point-point tu kan, yang saya pun kata point-point tu like hit ni kan. Banyak intipati yang Ustaz bagi saya boleh dimanfaatkan oleh pendengar-pendengar semua kan. Untuk Islamic Relief Malaysia, insyaAllah untuk saya wakil daripada Islamic Relief Malaysia, kami sentiasa membuka ruang kepada
kepada penyumbang, kepada orang di luar sana untuk tak kisahlah nak menyumbang ke nak bertanya soalan ke, boleh contact kami kan, social media kami, WhatsApp center kami, insyaAllah kami akan sedia membantu. Dan kepada para penyumbang di luar sana, saya wakil mengucapkan ribuan terima kasih kerana kadang-kadang yelah penyumbang ni dia kata dia tak dapat tengok kan yang tu, tapi saya lah orang kata antara saksinya yang menyumbang, yang menghantar barang-barang anda. So InsyaAllah selagi sebagai yang kata wakil pekerja Islamic Relief Malaysia ni, kami akan menjalankan atau melaksanakan segala amanah yang diberikan kepada kami sebaik mungkin lah insyaAllah. Itu saja pada Rian. Baik, tahniah Sis Faa dan juga sahabat-sahabat petugas ataupun family Islamic Relief Malaysia yang sangat bertanggungjawab dan amanah dalam tugasan mereka dalam misi-misi kemanusiaan. Yang penting jangan lupa talian kita 0389263434, talian pejabat. Pejabat buka tak, Pak? Pejabat tak buka. Tak buka kan? Tapi boleh lah. Contact WhatsApp center kami. WhatsApp 0196379788. Nampak nak kata hafal tu. Itulah saya 09 tak apa. 019 tak adalah Ustaz. Memang dah selalu sebut kan. 0196379788. Lepas tu semua platform media sosial cari je Islamic Relief Malaysia, termasuk TikTok, Telegram dan Facebook, Instagram semua ada insya-Allah. Shopee, Lazada. Aduh Ustaz. Sekarang kita kena adapt Ustaz dengan perkembangan tidak, bukan saya lah Ustaz. Bagi saya Islamic Relief Malaysia cuba untuk membuka ruang, orang kata cuba adapt lah dengan keadaan sekarang Ustaz. Nanti kita ajak Ustaz. Ustaz nanti cuba, mana tahu Ustaz nak berhasbi rabi kan, mungkin naik sikit kami punya followers. Lah hasbi rabi tu lupa nak tanya, tapi tadi Ustaz dah sediakan insya-Allah kan dalam tu. Dah. So Ustaz, terima kasih banyak Ustaz Syarizan dan Dr. Robi untuk sharing kita. Terima kasih Sis Faa untuk sharing kita malam ni, dan sahabat-sahabat kita yang bersama dari awal sampai saat ini. Kita harap boleh ikuti terus video ini di page Islamic Relief Malaysia, Facebook kita insya-Allah. Dan moga panjang umur dan rezeki, kita jumpa lagi dan Allah lindungi pelihara kita jauh-jauh daripada pandemik COVID-19 supaya kita dapat beramal ibadah, dapat berkorban, dapat solat di masjid, dapat bermahabbah, berukhuwah insya-Allah kembali seperti sedia kali insya-Allah. Terima kasih sekali lagi, jumpa lagi insya-Allah di lain masa. Kita tutup majlis kita dengan kafaratul majlis dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bis sabr. Sekian, jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.